Very simple question. Profession abang? Saya seorang usahawan. Sektor apa kita tak kita tahu lah. Okey bang, Freemason. Apa itu Freemason? Starting macam ni. Tahu surah Al-Araf ayat 16 hingga 17. Iblis kat dengan Allah, since you dah kick me out from neraka syurga, aku berjanji aku akan menyesatkan umat kau hingga akhir akhirat. Aku akan datang kiri kanan atas bawah tanpa dia orang sedari hingga dia orang tak menyembah kau. That's the point. Ayat 16 hingga 17. Since then Iblis start to produce all the Adam semuanya. Tak ketara sangat sampai ke Nabi Allah Musa. Semua black magic semua keluar. Semua daripada Iblis punya semua kan. Macam-macam lah. Berlarutan sehingga Nabi Allah Sulaiman. Nabi Allah Sulaiman ada kuasa untuk kontrol jin. Ambil semua all the kitab black magic ni, dia simpan bawah dia punya istana Solomon Temple. Dia tanam bawah tu lah, simpan. Hingga perang salib yang ketiga, I think, Night of Templar. Dia suruh gali-gali di bawah temple ni, jumpa all this buku, ajaran Sonsang ni, yang Antichrist semua, everything. Dia dipanggilnya Kabbalah. Dia orang dig out semua, dia orang bawa balik ke Europe, create new religion yang Antichrist. Tapi masa tu King Philip keempat, Raja France, chase them out. Itu yang pasal ni macam ahli sihir lah kan. So all the Night of Templar ni semua bla dekat Europe. The only nation yang against Christian is Scotland. Dia orang base dekat Scotland lah. Dekat situ dia orang buka the first lodge untuk kira undercover dia orang punya mission. Dia orang jadi tukang batu and architect everything. Kalau architect ni semua, dia orang, dalam tu dia orang panggil itu group dia orang tu Mason. Dia orang dipanggil Mason. Mason maksudnya tukang buat batu ni lah, bangunan-bangunan semua, architect. That's why dia punya logo is geometry and still dia kena chase up, dia kena kejar juga. Itu yang keluarkan Freemason. Maknanya dia yang free lah untuk kira membebaskan Mason ni. Itu yang dah spread all the Europe, dekat Europe, kat US, Scandinavia, Asia, everything. Itu yang keluar. Night of Templar keluar semua. Cara halus, very very halus. You imagine, you letak Quran atas kapet. Macam mana you nak ambil Quran tu tanpa pijak kapet? Maknanya, dia nak ambil Quran tu, dia orang kepil. Quran tu datang kat dia. Itu cara halus dia orang untuk influence kita orang semua. Macam you letak tutup pen dalam botol kosong. Macam mana you nak ambil tutup pen tu? You tuang air. Tutup pen tu naik. Macam itulah lebih kurang dia punya. Itu dia punya metafor lah cara. Yes. So very halus-halusan. Itulah salah satunya macam mana Freemason ni wujud lah. My father is Freemason. Tapi saya tak tahu until 2001. Dia start mungkin kerabat diraja. Yang ada kerabat diraja Johor, Perak, Kedah. So my father ni dulu dia ada kerja kat istana. Something like that. So mungkin dia terinfluence. And why dia join? I rasa I tahulah. Freemason ni dia macam cakap lah secara halus kan nak tarik masuk grup dia orang. Jadi Freemason ni you akan jadi perfect gentleman. So mula I tak perasan. Masa saya kecil-kecil I tengok lah my father every month, every week dia akan pakai dia punya suit. I don't understand apa yang dia pakai. Until dia keluar dekat salah satu majalah ni lah. My father's name keluar dengan my brother's name keluar. Since then I tanya, kenapa my father join? Dia semayang tak tinggal, pergi naik haji. Tapi kenapa dia join Freemason? Pak Syah mengatakan dia ni Freemason ni. Itulah yang Dajjal punya kan. So I kaji-kaji, I tahulah macam mana kan. You tak boleh assume orang tu jahat until you join them. You kena duduk dalam tu, baru you tahu apa sebab you join. Mungkin untuk dia nak, my father mungkin nak didik anak-anak dia suruh jadi macam gini. Baik, lurus and perfect gentleman. Tapi agenda yang seterusnya itu kita kena faham sendiri lah. Apa kita patut buat. Abang pernah berjumpa ke anyone yang like the fraternity, the brotherhood yang kawan-kawan bapa abang ke? I tak sempat jumpa my brother's friend. Tapi my big brother still alive. And he's a Mason. And he's a Mason. Jadi you Freemason ni, once you a Mason, always a Mason. Walaupun you nak check out ke nak keluar ke, tapi you still a Mason. Saya pernah di offer and then saya minta join. Atau separuh jalan saya keluar. Bila abang kata abang di offer, there is
an evidence letter? Ada. Dalam saya punya, dia email kat saya lah. And then saya sebelum masuk saya ada interview oleh dia orang about 13 orang. And then saya masuk situ, saya tengok barang-barang dalam tu semua, saya tahulah siapa dia punya tu. And then siapa dia punya introducer saya. Because sebelum saya masuk, saya bagi nama saya dengan nama bapak saya. So dia orang check nama bapak saya ada kat London. So that's why I dipilih. Kenapa kalau banyak stigma buruk terhadap Freemason? And betul tak stigma tu? Ada sebab betul, ada sebab tak betul. Macam kita, ada semua individu punya satisfaction. Kalau kita ni, jealousy tu ada. Manusia. Dia tak tahu. Wah, dia berceramah lah. Tapi dia tak masuk. Dia tak tahu apa dalam tu. Konon-konon dia ni, saya ni baik di sisi Tuhan. Berdakwah. Menghentam lah ni benda-benda. Konon saya lah best. Tapi Tuhan tak ada nak suruh kita menghentam agama lain, menghentam orang ni. Kita kena tahu kenapa Freemason ni ada. Berbalik kepada surah Al-Araf tu, kalau baca. And then, you kena percaya pada rukun iman and rukun Islam. So, maksud abang, bila kata ada separuh betul separuh salah, okay, and abang balik kepada surah Al-Araf tu, maksudnya memang betul kewujudan Freemason tu adalah untuk antaranya adalah menyesatkan Bani Adam, begitu. Okay, before that you kena tahu apa kita punya end. Kita punya end macam mana. Imam Mahdi, Isa, dia akan musnahkan semua. So Dajjal ni dah tahu benda-benda ni. So along the way dia akan musnahkan all this agama lah. Kalau saya ada statement daripada the Master Lodge, dia cakap Third World War III akan berlaku antara Kristian dan Islam. So kita akan createkan havoc. Macam dia orang Yahudi ni, dia orang dah control kita ni politik, finance, semua kita dah control. The only yang kita dah boleh buat chaos is agama. Racist. So now kalau you perasan all the racist semua keluar. Orang yang tak tahu. Apakah itu adalah kerja Freemason? Yes. Untuk mencapai ke tujuan dia orang supaya end of the day nanti Islam dan Kristian tak ada. Okay, dua agama besar lah. Anybody kan. Syarat dia? Syarat-syaratnya mesti ada introducer lah. Maksudnya introducer tu kenal you punya background. Macam I pernah minta, I dengan my friend dua orang. I lepas, my friend tak lepas. Because my father punya name ada dekat Lodge London. Kalau Freemason, saya kenal seorang. Tapi saya tak boleh cerita lah. Kalau Illuminati, ramai lah. Ada yang belagak nak jadi Freemason pun ada. Saya tanya dia apa-apa soalan pun, itu je lah. Satu, dia akan selalu buat gotong royong. Okay, kat rumah orang tua ni semua ni kan, charity. Lepas tu, every year ada dia punya fee. About 4,000 ke. Lepas tu, every month, every week ada meeting. Just dia orang punya sembang lah. Kat situ you kena donate lah. Ikhlas you lah. And then, kebanyakan hospital ada Freemason. Dia akan bagi, kalau if you are Freemason, you dapat free punya treatment lah. A few doctors pun Freemason juga. Dia tak boleh dicerita, memang terlampau gaya. Imagine Rothschild lah. Dia control all the banks. Dia punya duit memang tak boleh cerita lah. Memang ada sentiasa. You're controlling the finance and the politics. Itu yang I can say. Soalan seterusnya. Soalan yang famous. Freemason ni sembah setan ke? Iblis, bukan setan, iblis. Itu dia punya simbol macam mana kan. Tapi masa nak kira dalam bahasa bai'ah lah, bai'ah. Cara-cara bai'ah dia. Initiation lah. Initiate dia. You, kalau yang ahli baru lah. Sebab tu perempuan tak boleh join Freemason. Dia akan ikat tangan you and then blindfolded. You akan dipimpin over kiri kanan. Dia punya Freemason tu. Masuk and then the master chambers akan step macam konon-konon check dekat jantung you lah. And then you akan jatuh.
Lepas tu dia akan hulur tangan dia, cara tangan dia angkat, maknanya dia ni penerang lah. You newborn. Tapi still you pegang Quran. Itulah. Masa mula-mula Mason, dia tak ada huruf G tau. Dia just geometri tu dengan benda tu. And then setelah nak carikan kepercayaan agama masing-masing tu yang letak G, maknanya God. Konon-kononnya kita percaya kat Tuhan. Something like that. Dia punya cara halus dia orang. Tapi dia cakap kita, okay, kalau Kristian, okay, you pegang Bible. Islam, you pegang Quran. Konon-kononnya lah. So itu macam cara halus mengaburi public. Konon-konon dia ni, kalau dia punya agenda pun charity. Tolong orang. Okay, kau bagus lah Freemason ni. So bila abang cakap, ya betul Freemason worship iblis, apa yang abang, apakah benda yang dia buat kat dalam tu yang abang boleh katakan ya betul kau buat benda ni? So far I tak dapat huraikan lagi pasal I masuk separuh jalan je, pasal I dah tahu benda ni mesti tak betul. Tapi basically secara logik lah, you tak macam nanti kalau you masuk nanti slowly you punya akidah akan lari. Mula-mula je okay, Quran pegang, you percaya ni. Lama-lama nanti dia, because that's why dia ada meeting every week, nanti slowly dia akan influence you. Benda yang paling ketara sekali abang rasa macam tak betul macam mana? Benda Setelah saya kaji, benda turning point dia. yes, Dalam kaji. setelah saya kaji, basically you cannot faham dia orang selagi you tak join. So I nasihatkan orang ramai ni lah, kalau tak tahu just keep quiet je lah. Boleh ke tak boleh untuk Freemason ni tak wujud langsung terus kat Malaysia? Suka. Pasal dia nak kontrol satu dunia, semua dia orang nak kontrol. Pasal buat balik pada nanti kiamat lah macam apa jadi kat dia orang. So dia orang nak stop benda tu. So dia orang starting right now dia akan influence ramai-ramai razak, dia orang tarik lah. Banyak lagu-lagu yang secara halus memberitahu, macam Hotel California, lagu Hotel California. Kalau you baca dia punya lirik, ada lirik tu. And then Master Chambers gathered for their feast. Dia punya keramaian. Started with Steely night, but they cannot kill the beast. Lepas tu, dia cakap, apa? You can check out anytime you like, but you never leave. You can never leave. Something like that lah. Once you're a Mason, always a Mason. Masa macam I masuk lodge tu, don't stay lah apa. You marah. Islam tak je. Kalau you be'ah dan pegang Quran, tapi kenapa you minum arak? And that's one thing, bila every month dia ada party ke apa, wife you I think boleh tukar-tukar. That's why I cakap masa I join, cakap I dah separate dengan my wife, even though I cakap I tak nak my wife join sekali. Banyak perkara-perkara yang I tak boleh cerita sangat. Tapi kesimpulannya, stop provoke everything and then buat tak tahu. Kalau boleh, walk away. Jangan join benda ni. So I buat video ni pasal apa? I nak create awareness pada mereka yang tak tahu.